Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'uhum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih sayangnya dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu pada petang ini. Muslimin sedang penonton yang dikasihi Allah sekalian, pada hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan tazkirah jauhi kezaliman. Hadirin dan hadirat yang mempunyai kitab hadis 40 Imam Nawawi, bolehlah buka hadis ke-24 untuk sama-sama kita mentelaah hadis ini. Sidang muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, hadisnya berbunyi an Abi Dzarin Al-Ghifari, daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abi Dzar Al-Ghifari ini merupakan seorang sahabat Nabi SAW yang sangat masyhur, dan beliau merupakan antara yang terawal memeluk Islam. Ani Nabi SAW, daripada Nabi SAW, fima, berdasarkan yarwihi an rabbihi, apa yang diriwayatkan daripada Tuhannya, annahu qala, bahawasanya ia berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dhulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atasku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikannya di kalangan kamu suatu perkara yang diharamkan. Fala tadzalamu, dan janganlah kamu menzalimi. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, berdasarkan ayat ini, hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman ke atasnya dan juga mengharamkan kezaliman dalam kalangan manusia. Maka wajar kepada kita fahami di sini tidak boleh kita menzalimi antara satu sama lain. Wajar kepada kita menjauhi diri kita daripada melakukan kezaliman, apatah lagi untuk melakukan kezaliman tersebut kepada diri kita ataupun orang lain. Elakkan untuk melakukan perkara-perkara yang boleh menjurus kepada kezaliman. Seterusnya disebutkan dalam hadis ini, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun, setiap daripada kamu adalah sesat, illa man hadaituhu, kecuali sesiapa yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mohonlah petunjuk daripadaku, ahdikum, nescaya akan kuberikan petunjuk kepadamu. Muslimin dan muslimat sekalian, saban hari setiap kali kita salat, kita melafazkan satu ayat di dalam surah Fatihah, iaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Bahkan Nabi SAW, walaupun baginda seorang Nabi, diriwayatkan daripada Muslim, Imam Muslim, bahawa Nabi SAW berdoa di malam hari dengan doa, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Tunjukkanlah aku daripada apa yang menjadi perselisihan satu kebenaran dengan izinmu. Sesungguhnya kamulah yang memberi petunjuk kepada yang kamu kehendaki ke jalan yang lurus. Muslimin dan muslimat sekalian, lihat di sini, Nabi, walaupun dia seorang Nabi, baginda tetap memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala di malam hari dengan berdoa seperti yang dibacakan sebentar tadi. Apatah lagi kita manusia biasa, wajar ke atas kita untuk sentiasa memohon petunjuk daripadanya. Pelbagai cara untuk kita memohon petunjuk daripada Allah, antaranya dengan melakukan solat sunat, istikharah, ataupun memperbanyakkan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, hadis ini menerangkan kepada kita lagi
terdapat isi yang sangat penting disebut dalam hadis ini, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'iun, setiap daripada kamu adalah lapar, illa man at'amtuhu, kecuali sesiapa yang aku berikan makanan kepadanya, fastat'imuni, maka mintalah makanan daripadaku, ut'imkum, akan kuberikan makanan kepadanya. Hadirin dan hadirat sekalian, saban hari kita mendengar, kalau di Malaysia ni kebanyakannya pembaziran makanan berlaku, tetapi di negara luar kita dapati banyak negara yang menghadapi polusi kelaparan yang sangat tinggi. Maka kita sebagai umat Islam yang dikurniakan nikmat makanan, wajar mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Kadang-kadang kalau kita pergi kedai makan, kita order makanan yang kita nak, sampai kepada kita rasanya tak sedap. Lantas kita dengan sombong terus mengkritik apa makanan ni rasa dan sebagainya. Sedangkan ada manusia yang diuji dengan kelaparan. Kita wajar memohon kepada Allah semoga kita terus dikurniakan makanan yang bersih dan halal. Seterusnya hadis ini menerangkan kepada kita lagi, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum arin, setiap daripada kamu adalah telanjang, illa man kasautuhu, kecuali sesiapa yang aku berikan pakaian kepadanya, fastaksuni aksikum, maka mintalah pakaian daripadaku, nescaya akan kuberikan makanan kepada nescaya akan kuberikan pakaian kepadanya. Muslimin dan muslimat sekalian, kita wajar bersyukur dengan nikmat pakaian kita perolehi. Kalau kita di Malaysia ni, saban hari kita mendengar ramai orang sibuk beli pakaian. Namun di sana ada manusia yang diuji dengan nikmat pakaian. Pakaiannya tidak sempurna, tidaklah seperti kita yang dikurniakan pakaian yang bersih dan indah. Seterusnya hadis ini menyebut lagi, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kamu melakukan dosa di malam dan di siang hari, wa ana aghfiru dhunuba jami'a, dan aku mengampuni segala dosa, fastaghfiruni, maka mintalah keampunan daripadaku, aghfir lakum, akan kuberikan keampunan kepadamu. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dikasihi Allah sekalian, kita manusia, bila sebut manusia sudah tentu tidak terlepas daripada kesalahan. Saban hari, setiap saat, kadang-kadang kita cuba untuk mengelakkan diri kita daripada melakukan dosa. Namun kita mempunyai nafsu. Kadang-kadang nafsu ini mendorong kita untuk melakukan sesuatu keburukan. Bila disebut keburukan, ia akan berkait dengan dosa. Maka kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun, setiap anak Adam itu melakukan dosa, dan sebaik-baik dosa itu adalah dengan melakukan bertaubat. Maksudnya kita kena wajar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita umat Nabi Muhammad SAW sangat mudah untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kita boleh beristighfar. Bila kita bersendirian, kita boleh beristighfar, memohon keampunan daripada Allah dengan sepenuh hati kita. Bukan pada lisan saja, tapi dengan kita mengimbaskan balik akan dosa-dosa yang kita lakukan, beristighfar kepadanya, melakukan salat sunat taubat di malam hari, memperbanyakkan zikrullah kepadanya. Moga-moga segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa ni kita tak nampak kan? Kalau kita nampak, saya fikir mungkin orang akan takut nak berdosa sebab orang tak nampak dosa tu nilai dia macam mana. Kalaulah kita dapat tahu bentuk dosa tu macam mana, sudah pasti kita akan takut untuk melakukan dosa. Bila mana kadang kita takut dengan dosa-dosa yang kita lakukan, bila mana kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang di mana hari tersebut hari pembalasan yang kita tidak boleh tipu atas perlakuan yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu. Seterusnya disebutkan dalam hadis ini lagi, muslimin dan muslimat sekalian, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu darri fatadurruni, sesungguhnya kamu tidak akan mampu mendatangkan kemudaratan yang boleh menyakitiku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kamu tidak akan mampu untuk mendatangkan faedah yang boleh memberi manfaat kepadaku. Subhanallah.
Dalam hadis ini menerangkan kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang maha bijaksana. Kita tidak mampu memberi kemudaratan dan manfaat kepadanya. Subhanallah. Seterusnya lagi dalam hadis ini disebut lagi, ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Sesungguhnya kalau semua manusia yang terdahulu dan yang terkemudian, banyak tuan-tuan, yang terdahulu, yang sebelum kita, dan yang terkemudian, yang akan datang daripada kamu, dari kalangan manusia ataupun jin, kesemua mereka keadaannya sama dengan hati seorang lelaki yang paling bertakwa di kalangan kamu, kerajaanku tidak akan bertambah sedikit pun disebabkan perkara tersebut. Di sini lihat bahawa betapa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang maha berkuasa dan maha bijaksana. Seterusnya hadis ini menerangkan kepada kita lagi, disebut dalam hadis ini, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalau semua manusia yang terdahulu dan yang terkemudian daripada kamu, dari kalangan manusia ataupun jin, kesemua mereka adalah sama dengan hati seorang lelaki yang paling jahat daripada kamu, kerajaanku tidak akan berkurangan sedikit pun disebabkan perkara tersebut. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, kiranya semua manusia yang terdahulu dan yang terkemudian daripada kamu, dari kalangan manusia ataupun jin, berada di satu tempat, mereka meminta kepadaku, lalu aku berikan kepada setiap orang akan permintaannya, maka perkara tersebut tidak akan mengurangkan apa yang ada padaku, melainkan seperti mana berkurangnya air lautan apabila dimasukkan sebatang jarum kemudian dikeluarkan daripadanya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan ada cawan, dalamnya ada air, kita letakkan jarum dan kita keluarkan semula. Agak-agak ada tu memberi kesan? Sebenarnya tidak memberi kesan apa-apa pun. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang maha berkuasa dan maha kaya. Kita minta apa pun, sedikit pun tidak akan mengurangkan apa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malakum uhsiha lakum. Sesungguhnya ia adalah amalan-amalan kamu yang aku hitungkan untukmu. Thumma uwaffikum iyyaha. Kemudian aku sempurnakan balasan kamu. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsa. Maka sesiapa yang mendapat kebaikan, hendaklah dia memuji Allah, dan sesiapa mendapat selain daripada itu, janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ini bermaksud bahawa satu masa nanti kita akan menghadapi satu hari iaitu disebutkan sebagai hari pembalasan, yang mana setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil zarah ataupun sebesar mana pun, pasti akan dihisap oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan dosa yang kita lakukan, pasti akan dibalas dan diazab oleh Allah dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat sekalian, kalau kita perhatikan daripada hadis ini, kita dapati Nabi SAW meriwayatkan hadis ini daripada Allah. Disebut dalam ilmu hadis iaitu hadis
hadis kudusi. Apa itu hadis kudusi? Ialah hadis kudusi merupakan apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbeza dengan Al-Quran. Okey, Al-Quran adalah mukjizat pada lafaz dan maknanya, berlainan dengan hadis kudusi. Itu sedikit perbezaan. Tuan-tuan, puan-puan, saya fikir mungkin ada yang lebih mendalami ilmu mustalahul hadis amatlah faham. Bahkan anak-anak tingkatan 1 pun memang dah diajar terlebih dahulu dari dalam subjek pendidikan Islam berkaitan perbezaan hadis nabawi dan hadis kudusi. Selain itu, dalam hadis ini juga kita dapati bahawa Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengharamkan kezaliman terhadap hamba-hambanya. Di sini terdapat pelbagai takrifan bentuk kezaliman yang datang daripada pandangan para ahli ilmu yang sangat luas. Kalau dibincangkan, mana mungkin tidaklah cukup dalam masa yang sangat singkat ini. Muslimin dan muslimat sekalian, cukup sekadar itu sahaja perkongsian saya pada petang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang dan yang salah itu sudah semestinya datang daripada diri saya sendiri. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-puan kerana sudi mendengar dan sudi meluangkan masa untuk sesi perkongsian pada petang ini. Itu sahaja pada petang ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.